Ini sebuah akhbar tempatan melaporkan bahawa bilangan suami yang menjadi suri rumah tangga semakin meningkat, dan ini bermakna suami berhenti kerja dan menjadi pengurus rumah tangga manakala isteri meneruskan kerjaya di luar rumah. Dan statistik tahun 2005 menunjukkan terdapat lebih 200,000 lelaki Malaysia yang tidak bekerja, dipercayai tidak berminat untuk mencari pekerjaan. Sebaliknya suka lagi tinggal dekat rumah berbanding dengan wanita yang hanya membentuk sekitar 142,000 sahaja. Jumlah 200,000 ni tak termasuk mereka yang menagih dadah dekat pusat serenti serta mereka yang dipenjara. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Tak tahulah. Jadi kita berkenalan dengan tetamu kita pada hari ini iaitu Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, Perunding Motivasi Keluarga. Terima kasih Dr. Seronok kalau Dr. datang ke wanita ini. Ya, terima kasih juga atas setiap kali jemput saya tu. Okey Doktor, Kita nak buka talian kita ingin membuka talian kepada mereka yang ingin mengajukan soalan, memberi pendapat, tahu ada pengalaman sendiri ke suami mereka tak mau lihat sangat bekerja, ataupun mungkin pengalaman yang isteri lihat sangat nak buat kerja rumah. Lepas tanggungjawab 100% pada orang gaji, kan kita ada adil juga kan, ada tak salahkan lelaki je. Okey, telefon kami 1800 88 6636, tapi sebelum itu kita ada satu laporan. Jadi apa kata kita saksikan dulu. Perkahwinan adalah ikatan suci bagi menandakan kasih sayang antara dua jiwa. Sesudah berkahwin, pertalian perlu terus dibajai. Belayan dan perhatian di antara kedua-dua pihak sentiasa menjadi subjek utama rumah tangga. Suami sebagai tunggak keluarga memikul tanggungjawab besar. Mereka wajib memberi nafkah kepada isteri walaupun status wanita yang dikahwininya bekerja dan berpendapatan lebih tinggi. Isu isteri menanggung suami atau lebih tepat lagi suami malas bekerja kian mendapat perhatian. Ianya dipandang sini sesetengah pihak. Sebaliknya, realiti kian membuktikan makin ramai wanita yang sanggup menyara keluarga dan suami pula mengambil kesempatan dengan pelbagai alasan. Mencari nafkah ni memang tanggungjawab suami. Memang tak dapat nak dilepaskan begitu saja. Walaupun dia tak ada kerja pun, kurang-kurangnya dia kena usahakan untuk mencari kerja. Sebab sekarang ni kat Malaysia ni orang lain pun boleh datang sini cek kerja, kita orang Malaysia tak ada kerja kan. Bukan budaya kita. Go back to balik semula ke Islam. Sebagai ketua rumah dia bertanggungjawab mencari nafkah, menjaga walaupun isteri dia bekerja dapat better pay whatever is, yang dia tu tanggungjawab dia kena support dia punya family. Maknanya kena kasih kepada isteri dan anak-anak. So kalau dia terbaliknya jaga rumah, isteri bekerja tu tak kena budaya kita, walaupun agama kita pun melarang benda macam tu. Di barat, lelaki menjadi suri rumah bukan lagi satu isu. Ianya boleh diterima. Kontras dengan budaya timur, masyarakat kita masih agak samar menerima persepsi lelaki sebagai suri rumah. Mungkin sindrom malas bekerja tidak timbul sekiranya persefahaman di antara pasangan dapat dipupuk. Namun, tidak dinafikan lelaki kini agak terbuka. Mereka tidak segan mengambil alih tugas wanita seperti menjaga anak dan memasak. Husband dia prefer to work at home. Actually my neighbour. So tapi boleh nampak lah diorang punya keharmonian rumah tangga tu kurang. Mungkin sebab pendam kot dia punya konflik, tapi wife dia tak nak cakap. At the same time husband dia dah terlalu selesa tak bekerja. So dia pun dah macam tak payahlah keluar, dia duduk rumah jaga anak-anak. Suami lepas tangan kerana isteri bekerja tidak patut dijadikan alasan. Malahan sindrom suami malas bekerja adalah sesuatu yang memalukan. Keadaan ini perlu dibendung bagi mengelakkan pergolakan. Senario tidak sihat ini perlu difikirkan secara terbuka. Bukan untuk menuding jari mana-mana pihak, tetapi ia bakal memberi kesan ketidakseimbangan sebuah komuniti. Tengok Dina, ada setengah lelaki sekarang lagi pandai masak daripada perempuan. Kalau tanya sudu garpu kat mana, kadang-kadang si isteri tak tahu, suami yang tahu kat mana. Betul. Dan balik pada statistik tadi kan, kata lebih, mungkin itu adalah lebih kurang lah kan doktor kan, 200,000 lebih lelaki yang tidak bekerja. Bukan tak ada bekerja saja doktor, tidak mahu bekerja doktor. Malas bekerja. Malas je doktor. Ya Allah doktor, kenapa agaknya senario seperti ini boleh berlaku? Malu doktor, betul malu. Baik, pada saya sebenarnya perkara ni memang semakin maju sebuah negara apabila suami isteri mula dua-dua orang bekerja. Boleh berlaku mungkin disebabkan pertamanya pendapatan suami itu memang kecil. Maka terpaksa buat keputusan siapa yang nak duduk di rumah. Maka akhirnya isteri kata tak apalah, abang sementara dapat kerja lebih bagus, abang duduk rumah biar saya kerja dulu, abang cari kerja yang lain yang lebih bagus. Dan bila tiba-tiba bila dah berhenti kerja, dah selesa, isteri tanggung, akhirnya kenapa tidak terus duduk di rumah, kan senang. Jadi
itu satu kes, isu-isu pengangguran yang boleh menyebabkan suami lebih selesa duduk di rumah dan sebagainya. Dan ada juga memang suami ni pemalas. Jenis pemalas. Jenis tak nak betul-betul nak makan hasil titik peluh isteri semata-mata. Pun ada juga. Jadi ini adalah merupakan krisis-krisis rumah tangga yang berlaku hari ini, dan ada di antara ibu-ibu, isteri-isteri yang apabila berjumpa dengan saya misalnya dalam program-program anak-anak yang mana mengadu hal ini. Malah yang terkini sampai ibu tu menangis-nangis menceritakan masalah rumah tangga, hingga kan kita tak sampai hati mendengar keadaan rintihan hati dia bagaimana suami ni boleh lepas tangan. Tapi berdasarkan pengalaman doktor lah, saya nak tanya, kebanyakannya isu lepas tangan ni biasanya dilakukan oleh kaum wanita atau kaum lelaki? Kita tak nak berat sebelah lah sebab kita wanita ini pun, tapi kita tak ada. Memang ada lepas tangan ni, ada masalah isteri lepas tangan tentang kerja-kerja rumah tangganya pun ada. Tetapi antara kalau kita lihat isteri lepas tangan dengan suami lepas tangan, lebih bahaya, krisis lebih besar apabila suami lepas tangan. Sebab apa? Sebab suami adalah ketua keluarga. Pemimpin. Jadi kalau dia lepas tangan, siapa nak tegur dia? Kalau isteri menegur, nanti masalah dia mungkin timbul pergaduhan dengan keegoan yang dia ada. Tetapi kalau suami, isteri lepas tangan, suami masih mampu menegur dan sebagainya. Tetapi kalau suami lepas tangan, ini yang menjadi dilema kepada ramai isteri-isteri yang rasa terhimpit dengan masalah yang sebegini. Tapi mungkin juga kan doktor, dalam senario di Malaysia sekarang ni kan, mungkin juga wanita-wanita ni dah berjaya, saya cakap. Jadi mungkin mereka sendiri yang merampas tanggungjawab itu daripada suami mereka. Lepas tu suami tu dah putus asa. Orang katakan sekarang kalau kita tengok wanita sekarang kan, ada gaji lagi tinggi, pangkat lagi tinggi, suami pun putus asa lah macam. Jadi biarkan dirampas. Memang berlaku keadaan yang mana pendapatan suami lebih kecil daripada pendapatan isteri misalnya. Tetapi bukan bermakna apabila pendapatan suami itu kecil, maka suami boleh lepas segala-gala tanggungjawab kepada isteri. Misalnya kita lihat dalam satu kes bagaimana isteri dan suami dua-dua bekerja. Cuma pendapatan suaminya kecil dan hanya mampu untuk bila tolak duit rumah, tolak duit kereta, habis gaji dia. Baik, perbelanjaan yang lain maka akan disupport atau disokong, diambil alih oleh isteri. Okey, wajar tak macam tu? Baik, keadaan begitu, kalau keadaan begitu berlaku, okey, tetapi suami mesti ada hasrat untuk memperbaiki keadaan diri. Sampai bila nak macam tu? Bermakna mungkin kalau suami perlu buat kerja kedua, kerja ketiga, maka lakukanlah. Kita orang lelaki, tenaga kita kuat. Ya, kita boleh bekerja. Dan bayangkan kalau sarat macam Nadia ni, kalau nak bekerja, kan waktu belum sarat tak apa. Kalau dah 8 bulan, 9 bulan, takkan nak tanggung keluarga lagi. Tetapi sebab itu mencari nafkah itu tanggungjawab suami. Suami takkan sarat. Suami boleh bekerja 12 bulan, tak ada masalah. Jadi sebab itu tanggungjawab perlu diambil oleh suami sepenuhnya. Kalau isteri bekerja, anggaplah itu sebagai satu bonus. Kan? Ini bukan kelebihan. Ini tidak, dah bila isteri bekerja, dia cukup dengan apa yang dia ada. Kemudian semua makan, minum, pakai, rokok pun nak suruh isteri tanggung. Hingga kan kepada tahap bila pergi membeli belah, dahlah duit tu duit isteri, nak pakai pula beli pakaian yang mahal-mahal berjenama. Jadi isteri ni dia ada bajet perbelanjaan dia, hingga isteri tak tukar baju, hingga mungkin setahun 2 tahun tak pernah tukar baju. Tetapi suami bukan main lagi. Sayang suami lah. Sayang kena bertempat. Sayang kena bertempat. Tapi kalau itu isu kita bercakap mengenai suami yang tak bekerja dan isteri yang menanggung keluarga. Tapi bagaimana kalau isteri itu, suami itu bekerja tapi langsung tak nak bagi, memang tak nak bagi nafkah pada isteri. Sebab isteri kerja. Ada juga suami yang mungkin dia memikirkan tak apalah. Ini kira lepas tangan jugalah. Tak apalah, isteri dah ada bahagian dia. Tak perlulah duit gaji dia ni dia agihkan kepada isteri kan. Tak boleh. Sebenarnya hak isteri tetap hak isteri. Walaupun gaji dia tu, kecuali lah kalau isteri kata tak apalah abang tak perlu bagi saya, yang itu abang simpan. Itu isteri bagi balik. Tetapi
tanggungjawab suami tetap nafkah anak, nafkah isteri bagi walaupun isteri bekerja. Nanti suami pula kata, oh saya dah mampu ni, boleh kahwin lagi satu. Macam mana tu? Baik, soal mampu, kalau dia mampu, maknanya isteri dia tak perlulah bekerja kalau dia betul-betul mampu kan. Maknanya dia perlu menanggung segala-galanya, kecuali atas kehendak isteri itu sendiri, dia kata bosan duduk di rumah, saya tak boleh duduk di rumah dan dia nak bekerja juga, itu lain keadaan dia. Tetapi kalau dia mampu, betul-betul mampu, itu persoalan lain. Tetapi masalah yang kita punya topik hari ini ialah suami lepas tangan kerana apa? Kerana dia rasa selesa. Dia kadang-kala tu dia lepas tangan, kita boleh lihat pertama dari segi nafkah. Ya, nafkah zahirnya, iaitu dia tidak memberikan nafkah, dia biarkan Jadi isteri. cakap pasal nafkah ni kan, doktor, doktor. Memang kata okey, suami kena bagi nafkah, tapi memang ramai suami yang tidak memberi nafkah zahir ya kepada isterinya. Tu kita nak tahu nak bagi nafkah tu berapa banyak, dari segi apa tanggungjawab kita suami. bagi nafkah kepada isteri ini, nafkah pertama yang memang lepas makan minum di rumah. Kadang-kala yang pergi ke pasar beli makanan apa semua ni isteri. Pagi-pagi misalnya pergi pasar beli sayur, beli ikan, beli apa keperluan dapur isteri. Jadi kita kena berikan nafkah pertama yang pasti boleh memenuhi keperluan dapur. Kan? Yang kedua, dah pakaian anak-anak dan juga sedikit keselesaan untuk isteri. Duit belanja dia, ini lebih sikit RM100-200. Buat apa isteri nak beli, belilah. Nak beli lipstick dia ke, nak beli apa ke, itu juga sebahagian daripada nafkah. Tempat tinggal, tempat tinggal, keperluan kenderaannya. Baiklah, dan sebenarnya kita ada seorang pemanggil di talian ya. Hello. Hello. Seorang lelaki ya, siapa di sana? Ji dari Puchong kan. Dari Puchong ya, siapa nama? Ji. Okey. Ini dari pandangan saya lah. Okay, from my point of view, I think at one time I was a suri rumah tangga lah. Okay, because of masalah anak transport and everything, all this thing lah. So kalau I bagi keserahkan pada tanggungjawab ini pada wife I, memang susah. Memang susah. So what I did was I'm self-employed, but I have to break away from work every day untuk jalankan tanggungjawab I lah. Okay. So as my anak makan on time, make sure dia balik on time. Okay. Okay, and I think lah, this is my point of view lah. Man has to know the tanggungjawab. If a woman jalankan tanggungjawab yang apa yang dia buat sekarang tu, it's not easy. It is not easy. They have to rasa. Only then they realize. Bukan dia takat nafkah tu, nafkah macam like you say, macam allowance for makan, for pasar and everything. They have to know because things are not cheap these days. Yes. Jadi seharusnya lelaki lah yang memang tak patut ya isteri keluar mencari nafkah. What do you? Bukan tak patut. We have to look at I know isteri some wife dia punya tanggungjawab dekat office tu it's a lot also. We also have to understand. They cannot come out macam at any time dia nak keluar. Okay, so I think the man also has to play their role lah. Okay. That is my point of view. Okay, terima kasih. Okay then. Okey, itu pandangan daripada yang pernah menjadi suami yang pernah menjadi suri rumah tangga buat sementara waktulah masa tu. Jadi pandangan pada saya beginilah, maksudnya kalau kita lihat, kita sebagai suami memang itu tanggungjawab kita. Tak boleh lepas. Maknanya kalau kita mungkin kita tak suka bekerja terkongkong dengan makan gaji, tetapi banyak lagi perkara yang boleh kita buat dalam keadaan. Ada setengah orang dia tak nak bekerja sebab apa? Dia tak suka, dia ada bos yang mengarah-ngarah dia. Kan ada pula suami yang tak bekerja yang saya jumpa, selain daripada dia tak suka orang mengarah dia, ada juga kerana dia tak suka tu pagi-pagi dah nak kena bekerja ke pejabat, kemudian nak balik lagi, dia tak suka life kehidupan yang sebegitu, dia tak suka. Tetapi kalau dia tidak suka kehidupan sebegitu, bukan alasan untuk dia tidak mahu bekerja. Maknanya dia kena carilah alternatif lain, buat perniagaan sendiri kan. Banyak lagi kerja-kerja yang tidak terikat dengan kehidupan di pejabat, yang dia boleh jadi bos sendiri. Tak nak seribu daya. Betul. Jadi ini alasan yang diberikan oleh para suami kerana dia tak boleh ada orang arah dia, kerana dia tak suka bekerja 8 jam sehari, maka dia tak perlu bekerja. Kan? Mungkin kalau setengah keluarga kita tengok dia ada masalah, jadi salah seorang perlu ada di rumah, contohnya mungkin ada anak yang kurang upaya
payah atau sebagainya, mungkin salah seorang perlu ada di rumah. Tapi sebenarnya bukan alasan juga seperti kata doktor, mungkin isteri boleh kerja siang, suami kerja malam, atau bagaimana seorang ada di rumah kan. Jadi macam mana? Jadi dia sebenarnya itulah apa yang penting apabila suami ini dia tahu tanggungjawab peranan utama dia sebagai pemimpin keluarga, sebagai orang yang cari nafkah, sebagai orang yang terpaksa memberikan bimbingan kepada anak-anak. Kadang-kadang masalah lepas tangan hingga kepada melibatkan anak-anak. Anak-anak ke sekolah pun dia lepaskan semua pada isteri. Anak-anak nak peperiksaan pun dia tak peduli. Anak-anak misalnya dalam soal ibadah dia pun dia tak pernah nak fikirkan. Semua dia lepas tanggungjawab kepada isteri. Ini yang menimbulkan satu bebanan kepada isteri kerana anak perlukan dua, suami dan isteri, ibu dan bapa. Betul. Dan kadang-kadang kita tengok nak minta duit belanja pun semua minta dekat mak. Betul. Dan doktor, di sini timbulnya persoalannya di manakah nilai dan harga orang lelaki itu sendiri menyebabkan ramai wanita-wanita kata okey kalau semua saya boleh buat sendiri, anak pun saya boleh anak angkat, boleh susukan lagi anak tu sendiri ya. Apa perlunya saya seorang lelaki yang pemalas dalam hidup saya? Dan apakah nilai seseorang lelaki itu? Kita kembali lagi selepas ini. Daripada wanita itu berkahwin dan pening kepala dia kan, lebih baik dia memujang, dapat anak angkat, tak payah pening-pening kepala. Mungkinkah fenomena lelaki yang pemalas ni menyebabkan lebih ramai wanita di Malaysia ni membujang? Saya rasa membujang tu ada faktor-faktor lain juga. Bukan kerana takut jadi hamba kepada suami, terpaksa bekerja, tidak juga. Tapi pada saya kalau lelaki yang menyerahkan peranan suami, peranan ketua keluarga kepada isteri, nak kata dayus tu tidak tetapi memalukanlah. Kan? Maknanya memalukan dan menjatuhkan martabat lelaki itu sendiri yang Allah telah letakkan di satu tempat yang cukup tinggi. Kan, iaitu sebagai pemimpin kepada ahli keluarga itu tadi. Jadi apakah yang kita katakan kaum wanita katalah memang suami dia lepas tangan sepenuhnya, nafkah tak pernah bagi. Jadi apakah yang sepatutnya wanita ini lakukan? Baik. Pertama yang kita perlu lakukan ialah kita perlu sedarkan wanita tu. Saya ingin pesan kan bahawa wanita ni dia perlu tingkatkan lagi kualiti diri dia. Sebab apa kita kata tingkatkan kualiti diri? Kualiti macam mana tu? Bermakna ni nak cerita ni, dia tingkatkan kualiti diri kepada satu tahap yang mana suami takut kehilangan dia. Bahawa bukanlah bermakna dia boleh ceraikan suami, tidak, tetapi biarkan suami rasa bahawa kredibiliti dia tu kalau dia nak duduk aja kat rumah tercabar kerana apa? Isteri boleh berdikari, isteri juga perlu tingkat kualiti diri biar nampak lebih menarik di depan suami. Jadi suami pun secara tak langsung kan akan dengarlah bila kita nasihat apa semua kan. Ni tidak, sebab sekarang ni kadang-kadang suami fikir dia lebih berkuasa dan sebagainya, maka apa dia nak buat dengan isteri dia boleh buat kan. Jadi isteri kena biarkan suami tu faham bahawa saya ada pendirian. Okey, saya juga boleh luahkan. Saya juga ada hak. Kan isteri mesti mampu bersuara dan sebagainya. Dan isteri kena tahu di mana kalau masalah tu berlanjutan, di mana dia boleh minta nasihat dan sebagainya. Bukan saja penampilan di luar, penampilan di dalam. Dan penampilan luar juga perlu, sebab di samping suami lepas tangan, kadang-kadang isteri pun ada yang lepas tangan. Contoh dia tak jaga penampilan bila dah lama hidup, bau badan dia ke, bau baju dia ke, dia tak peduli, penampilan diri dia tak kisah, akan dah tak nampak menarik di mata suami dan sebagainya. Jadi dari segi soal lepas tangan, suami dan isteri dua-dua perlu tanggungjawab. Jadi kita ada seorang lagi pemanggil di talian ya. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Zahara daripada Melaka. Zahara daripada Melaka. Ya. Ya, Puan Zahara, ada soalan atau pengalaman? Saya ada pengalaman sekarang ni. Masalahnya sudah menjadi kudis dalam keluarga saya. Abang ipar saya sendiri, bekas kapten, dah berapa tahun, 15 tahun, duduk rumah makan tidur. Yang menjadi bebannya bukan isteri dia saja. Mak saya yang bela dia, nak rokok gudang garam, ketuk dia tingkap. Segala perbelanjaan rumah tangga dia, mak saya yang tanggung. Habis tak ada orang ke menasihati ke? Kami adik-beradik tak boleh nak buat apa. Macam kita terkunci mulut. Tak boleh nak buat rumah apa. Tangga dia kan, macam mana kan? Bapak saya sendiri dah cuba cakap dengan mak macam ni. Tapi kita tak boleh nak elak. Kita macam dia macam tak boleh lah. Adakah dia masih berkahwin lagi? Dia masih berkahwin lah. Masih lagi. Anak dah berapa? Isteri dah kerja ke belum? Isteri kerja ke tak? Isteri terpaksa kerja. Itulah, anak dah 5. Kalau nak harapkan dia punya gaji kelar ni berapa sangat. Hari-hari ketuk mak minta duit sekolah anak.
Laki tidur sampai tengah hari. Kalau duduk rumah, tolong mengemas. Tak kisah. Ini rokok nak brand udang garam yang original, mak nak rokok. Allah. Segala perbelanjaan mak yang tanggung. Nanti kita Saya adik-beradik tak boleh buat apa. Gaduh nanti. kita dengarkan nasihat daripada doktor macam mana kita nak Itulah, macam mana kita adik-beradik nak buat pasal ini. Kita dah tulis sangat dalam hati kita orang adik-beradik. Okey? Okey. Assalamualaikum. Tapi ni baru satu ni doktor, Ya, memang betul. ramai lagi banyak lagi. Sebenarnya yang membimbangkan kebanyakan orang ialah cara kita nak komunikasi. Orang tak tahu macam mana kita nak sampaikan. Orang kata kadang-kadang kalau kita suami isteri ni mungkin mudah sikit tapi sebenarnya susah juga. Tapi sebagai orang luar ni lagilah susah. Macam mana kita nak cakap ni? Baik, dia sebenarnya kadang-kala orang lelaki ni kerana pertama dia rasa selesa begitu, maka dia rasa tak perlu buat kerja dan sebagainya. Baik, kadang-kala kalau keluarga keliling nak tegur ni, kadang-kala dia ada ego dia. Dia lagi mempertahankan apa yang dia lakukan. Dan nasihat saya paling mudah, sebab dia ni dulu kata kapten dan sebagainya. Dah lah, bukan mak dia, mak mertua dia pula tu yang dia minta duit tu. Maknanya mak mertua dia memalukan. Yang saya kata tadi memalukan lah. Di mana nak letak martabat dia sebagai suami tadi. Dia okey je doktor, dia tak malu. Sebab dia tak sedar keadaan tu. Tadi apa yang perlu kita lakukan, dia pernah ada sahabat dulu. Kadang-kadang orang lelaki ni dengan kawan-kawan dia dengar cakap. Kan? Sesekali mintalah sahabat kawan-kawan lama dia, kenalan-kenalan dia datang-datang rumah kan. Sambil-sambil datang tu kita dah bagi hint dekat kawan dia ni dalam bercerita-bercerita tu tadi. Bagi dia rasa malu. Jangan rasa malu. Bagi ajak. Aku ada satu peluang. Jom kita buat duit, contoh dia kan. Jadi ajak orang yang boleh membuka peluang. Mungkin suami ni tadi bila dia nampak ada peluang, maka betul juga, maka ini membuka jalan untuk dia mencari duit lebih. Kan? Kita jangan kita terus kata dia, you ni duduk dekat rumah apa semua malukan. Dia lagi nak mempertahankan keadaan dia. Tetapi kita memberi dia jalan, kita bawa orang-orang yang dia rapat, yang dikenal, minta orang-orang ni tolong bagi dia ruang. Kan? Tapi patutkah kita bertindak lebih drastik? Contohnya macam pesan kat mak tu jangan bagi, lepas tu isteri berhenti kerja. Patutkah sampai drastik macam tu? Kalau keadaan sebegitu, kita takut berlaku apabila isteri berhenti kerja, langsung tak ada nafkah, berlaku pula penceraian rumah tangga, anak-anak pula yang ada 4-5 orang susah nanti. Jadi tak boleh ya? Tak boleh, kan? Selagi duduk satu suami isteri aman begitu, tak apa, masih lagi bergelar suami isteri, bagus untuk anak-anak. Cuma masalah tu taklah besar mana. Cuma kita minta supaya ada orang bagi motivasi sedikit pada suami ini untuk memperbaiki kehidupan itu dengan tambah duit. Okey, dan kalau susah sangat, jumpalah Dr. Teguh Azmadi boleh bagi motivasi. Sebab tapi saya percaya doktor ya, seseorang itu tak boleh, orang lain tak boleh mengubah diri seseorang tu, melainkan dia sendiri mau mengubahnya. Jadi cakaplah macam mana sebakul-bakul pun kalau orang tu tak mau mengubah doktor. Tak maulah dia. Tak maulah dia. Betul tu. Kalau tadi dan doktor bercakap pasal anak-anak, sebenarnya kalau saya tengok isu macam ni sebenarnya menjejaskan anak-anak juga. Bila suami tidak mencari nafkah, isteri pula menjadi ketua keluarga. Jadi bila sikit-sikit anak dah minta duit, mak minta duit, jadi anak jadi bila mak kata mintalah ke ayah, nanti dia cakap ayah ada ke duit macam tu. Jadi anak jadi kurang hormat pada dia. Ia menjadi contoh yang tidak baik buat anak. Bila anak lelaki dia besar, anak dia pun buat macam tu. Dah contohnya macam tu doktor. Betul. Jadi sebab tu kadang-kala kita sebagai ibu bapa, kita adalah merupakan orang yang paling rapat diambil sebagai tauladan, diambil sebagai contoh oleh anak-anak. Jadi biarlah kita menjadi contoh terbaik untuk anak-anak kita kan. Jadi macam topik yang kita bincang hari ini, sekurang-kurangnya kepada para suami lah yang ada dekat luar sana, yang mungkin terlihat, sebab ni tengah hari sambil-sambil duduk makan tengah hari, ternampak, tak bekerja, tengah dengar. Jadi fikir-fikirkanlah kan, bahawa kita orang lelaki ni, kalau kita cari nafkah, kita boleh cari nafkah lebih banyak sebenarnya daripada berbanding orang perempuan. Sebab kita tulang pakerat kita punya tenaga, kita kebebasan kita nak ke sana ke sini itu lebih besar, ruangnya lebih besar. Jadi sebab tu biarlah kita yang mengambil alih tugas mencari nafkah dan menanggung anak isteri, di samping tidak melepaskan tangan terhadap tanggungjawab kita dengan pembesaran anak-anak, pelajaran anak-anak, dan kadang-kala dahlah kita lepas tangan begitu hingga kan kasih sayang yang kita nak bagi pada suami isteri pun kadang-kala kita terlupa anniversary, kita terlupa hari jadi, kita terlupa perkara-perkara penting misalnya, dan
dah tak ada, macam mana nak beli hadiah hari jadi Ya untuk isteri? betul, tetapi ada tak bagi hadiah, sekurang-kurangnya bagi ucapan kan. Maknanya kalau kita dah lepas tangan hingga kita lupa nak berkata yang kita sayang dia, kita nak tunjuk yang kita caring, kita ambil peduli, ambil berat. Jadi ini semua lepas tangan dari segi perasaan, segi samping dari segi nafkah tadi kan. Banyak suami-suami yang tak sedar, dia rasa selesa dan dia betul, sebenarnya tidak. Jadi sebab tu kita sebagai suami kita perlu lihat balik tanggungjawab kita apabila kita menerima akad dulu untuk mengambil isteri itu sebagai isteri kan. Jadi kita kena jalankan tanggungjawab kita betul-betul. Tapi doktor kita tengok senario sekarang ni mungkin ada juga bapa-bapa yang mengambil alih tugas sebagai seorang suri rumah tangga Dia kata apa salahnya sebab ianya sesuatu yang terpuji, sesuatu yang baik. Saya bukan duduk rumah goyang kaki tapi saya mengasuh anak-anak apabila isteri bekerja. Jadi trend ini, fenomena ini dah biasa di barat. Dan adakah ianya sesuai untuk kita di sini? Tapi mereka kata I am doing a good thing, bukan goyang kaki, jaga anak. Baik, mungkin dari satu aspek kita lihat okeylah, maknanya kalau dia betul-betul duduk di rumah, dia boleh jalan kerja itu menggantikan tempat isteri itu okey. Tetapi masalah akan timbul nanti, konflik akan timbul apabila isteri mula rasa tak puas hati, mengungkit dan sebagainya kan. Jadi di situ dah jadi satu bentuk yang isteri menderhaka kepada suami dan sebagainya. Dan rasanya budaya kita belum boleh menerima keadaan suami duduk di rumah ni. Tak ada malah Nabi tak suruh kita sebagai suami ni duduk di rumah jalankan tanggungjawab yang isteri sepenuhnya. Tetapi nak sama-sama menjalankan tanggungjawab itu digalakkan. Sebab apa, isteri ni bila kita ambil dia sebagai isteri, tanggungjawab dia bukannya untuk kemah rumah apa, tapi ada tanggungjawab yang lebih besar, iaitu melayan suami dan juga membesarkan anak-anak, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Jawab rumah tangga kan, mengemas ke apa ke tu boleh dilakukan bersama-sama. Petang balik kerja sama-sama, kita jalankan sama-sama misalnya. Itu lebih harmoni, itu lebih orang kata seronok apabila dilakukan bersama. Malah lebih bahagia sebenarnya. Kan? Dan kita nak tanya doktor lah sebagai pakar motivasi lah. Kita berbalik pada isu komunikasi. Macam mana kita nak bercakap, cara kita nak bercakap, isteri nak menyampaikan kepada suami bahawa dia tak suka apa yang suami buat dan bagaimana suami nak sampaikan pada isteri. Tapi sebelum kita jawab, sebenarnya kita ada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abdul Rahman bin Abdul Hamid di Sabak Benam. Ya, saya amat tertariklah dengan perbincangan hari ini. Okey, kenapa Cik Abdul Rahman? Jadi saya ni sudah masuk warga tua, umur 66 tahun. Ya. Saya masih ingat dulu waktu saya nak kahwin, saya kahwin dia umur muda tau. Umur 20 tahun. Ya, muda tu. Jadi bapak saya ada pesan, engkau kahwin besok, jangan sampai isteri kau marah. Sebab dia kata, kalau lelaki malas bekerja, malas itu, malas ini, isteri senang aja. Isteri masak, makan anak beranak, lepas itu tonggeng periuk semua. Susah bagi dia makan sebab dia malas. Itu betul bapak saya bagi arwahnya. Dia cakap pada adik-adik, pada adik saya banyak, adik yang perempuan, dia kata, kalau isteri suami kau mana besok, kau masak, kau makan anak beranak, kau tonggeng periuk. Dia tak agak apa-apa. Lama-lama dia akan tahulah, insyaAllah katanya. Macam tu. Betul bapak saya dulu tu. Itu petua Betul. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itu dia petua dia. Sebenarnya bolehlah cuba mungkin petua orang zaman dulu ni. Cuma bimbangnya apa? Bila kita tonggeng periuk tu nanti lepas tu penampar pula naik ke muka kan. Jadi kita kena fikir juga macam mana nak komunikasi tu? Baik, cara kita nak berkomunikasi lah. Sebenarnya walau keadaan apa sekalipun, hati seorang lelaki ke, dia ego ke, dia keras ke, ada ketikanya dia buka ruang hati dia tu untuk dia mendengar. Jadi cuma kadang-kala isteri ni kita tak boleh, kita kena pandai pilih waktu. Kan? Waktu mana kita nak bercakap dengan suami. Bukan waktu yang kita tengok mood dia tak berapa bagus atau waktu kita bertengkar dan sebagainya. Waktu kita rehat, waktu kita bermesra dan sebagainya selepas
lepas itu, masa itu adalah masa yang sesuai. Yang mana kita bercakap elok-elok dengan suami. Tapi kan doktor, kalau dah 10 tahun dah lihat dah memang macam tu doktor, nak pilih masa pun dah tak tahu. Jadi mungkin salah satu yang patut kita lakukan adalah mengadu kepada orang-orang yang boleh mengubah si suami ni. Kepada siapa, kadang-kadang doktor kata tadi, kita mengadu pada orang-orang yang salah. Doktor ulas sikit nak mengadu ni sebab dia dah lihat, dah biasa sebati dalam diri dia, susah nak tukar tu doktor. Ya. Baik, kalau kita nak mengadu pun, pertama isteri ni saya nak pesan. Kan kadang-kala mengadu ni kena pandai juga mengadu, pilih orang kepada siapa yang kita nak mengadu. Sebab apabila suami duduk di rumah lepas tangan ataupun tak bekerja dan sebagainya, isteri yang dah tertekan perasaan dia, stres, kadang-kala dia mengadu. Bila mengadu ni, dia kena tengok kepada siapa dia mengadu. Kalau silap hari bulan dia mengadu pada rakan sekerja misalnya yang lelaki, kadang-kala berlaku pula affair yang lain pula, yang menimbulkan masalah yang lebih besar. Semuanya kerana apa? Kerana apabila ada masalah, nak cerita tak dapat, dicari orang yang salah, maka timbul pula masalah-masalah yang berkait-kait. Jadi sebab itu, kalau kita nak mengadu pun, kita tengok pada siapa kita nak mengadu. Kita boleh mengadu pada mertua, kita boleh mengadu pada ibu, kalau ibunya boleh mendengar. Kita mengadu pada bapa, kalau bapanya masih ada kan. Minta nasihatkan sedikit. Sekurang-kurangnya, kita lepas kita mengadu tu, terlepas sedikit rasa bebanan tu terlepas. Dan yang paling penting sekali, kita mengadu pada Tuhan. InsyaAllah kalau kita ni, sebab doa, Nabi kata doa orang yang dizalimi makbul. Kalau isteri rasa keadaan itu, diri dia dizalimi oleh suami dia, kerana apa? Kerana suami lepas tangan, tak ambil peduli nafkah. Maknanya dia dalam keadaan dizalimi, terus berdoa untuk suami itu. InsyaAllah satu hari nanti terbuka hati dia dan makbul. Orang nak berubah ni kadang-kadang bukannya ambil masa yang panjang. Walaupun dia perangai itu dah 10 tahun, kadang-kadang ada 1-2 perkara yang berlaku dalam hidup dia, boleh mengubah dirinya betul-betul. Terbalik menjadi orang yang berbeza. Jadi sebab tu kita perlu mengadu tu, kena mengadu pada tempat yang betul lah. Kan? Kecuali kalau terlibat hingga kepada pergaduhan, penderaan rumah tangga, kucak-kacir, mengadu kepada pejabat agama. Itu kalau keadaan tu lebih serius lah kan. Betul. Saya misalnya kalau misalnya kalau dah kita dizalimi dari segi fizikal ya, dan juga suami tu melakukan maksiat, jadi saya rasa ada satu tahap kita boleh sabar, tapi tak boleh sabar walaupun dianiaya tu, jangan kita menjadi mangsa pula. Kita cuba panggil lagi di talian. Hello. 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 Ya, siapa tu? Saya Salma. Ya, saya. Salma daripada Rawang. Ya, saya. Saya ingin berkongsi masalah sikit. Apa dia? Silakan. Tentang dia ni. Apa dia? Kenapa tu? Semenjak dia kahwin satu lagi. Allah. Ini sebelum ni pun memanglah dah kahwin banyak. Aduh, Lepas tu? Lepas tu dah berpisah. Dia tak tinggalkan lah. Tahun satu lagi tanpa pengetahuan saya lah. Tak dengar sangatlah Puan Salma, talian tanpa pengetahuan saya. Jadi dia kahwin dekat Siam lah. Lepas tu apa jadi? Lepas 3 bulan lalu baru saya tahu dia orang dah 8 bulan dah masuk. Dah 8 bulan. Okey, jadi apa masalah dia? Adakah suami puan ni memang tidak menanggung? Masalah sebab kekurangan apa kata macam sarah ni lah, sarah hidup kami ni. Jadi suami dah berapa orang isteri dah ni? Tapi sekarang ni 2 lah, yang lain semua dah tinggal lah. Jadi adakah dia memberi nafkah bulanan kepada puan? Tidak, dia bagi bila dia ada, dia bagi. Bila dia tak ada, dia tak bagi. Jadi puan ni bekerja lah ya puan? Saya ni bekerja lah, tapi pendapatan saya tak seberapa lah. Anak-anak berapa orang? Saya anak ada 2. Jadi start kahwin ni dia macam orang kata saraan kurang lah. Jadi pasangan lah bernafkah, bukan saja nafkah. Nafkah zahir dan batin memang kurang semua. Itulah dia isu ya. Kita dengarkan itulah saya kata tadi, laki bila tak bagi duit pada isteri, dia ada duit lebih. Bila ada duit lebih, dia kata dia mampu, dia kahwin lagi satu. Lepas macam mana? Baik. Kadang-kala tak ada duit lebih pun. Sebenarnya tak, kadang-kala tak ada duit lebih pun dia kahwin juga lagi satu. Kerana apa? Kerana dorongan nafsu dia semata-mata. Yang ini pada saya poligami bentuk ni, kahwin jenis ni kahwin nafsu kali je lah. Sebab apa? Sebab dah tak mampu hingga terpaksa cari cara untuk kahwin juga kan. Sebenarnya kita kena lihat, memanglah dalam Islam poligami itu ada, tetapi dia mesti dijalankan dengan cara yang baik, tidak mengabaikan keluarga, kedua-dua keluarga. Mesti mampu untuk memberi nafkah zahir dan batin
disiplin kepada kedua-dua keluarga kan. Kalau tak mampu jangan cari pasal. Kata kadang-kadang kalau ada duit bagi, kalau tak ada tak bagi. Nah, ini yang kadang-kadang ini tak boleh. Nafkah bukan soal kadang-kadang. Nafkah adalah perkara yang wajib, yang mesti bagi. Tak ada kadang-kadang. Mesti cukup bagi kepada kedua-dua pihak. Tetapi ramai suami kadang pernah berlaku yang mana isterinya datang jumpa saya minta tambang bas. Kan sedang minta duit nak tambang bas pun tak ada duit, tapi kahwinnya 2. Ini yang kita kadang-kadang sedih dalam masyarakat, yang mana apabila kita nak melakukan sesuatu perkara, kita tak fikir panjang. Kita tak fikir tentang kesan kepada orang yang ada di sekeliling kita, yang sebenarnya orang-orang yang sayang kita dan kita juga sayang mereka, anak kesan pada anak-anak. Jadi sebab tu kita dalam Islam dah jaga semua dah. Nak berpoligami sekalipun ada syarat-syarat dia. Bukannya kata saya suka dia, saya nak berpoligami, duit tak cukup, apa semua tak cukup. Ini tak boleh. Jadi sebab tu kita sebagai orang lelaki lah kan, kalau kita lihat, biarlah kita tingkatkan dulu keadaan kualiti kita, nafkah kita mampu kan, dari segi ilmu ke ilmu kita sebagai suami, sebagai bapa dan sebagainya. Barulah kita boleh bercakap soal yang lain. Kalau yang satu pun tak selesai, maknanya kalau ambil 2 akan menjadi 2 masalah. Itu yang kahwin cerai. Sebab semua yang dia kahwin semua jadi masalah. Jadi mungkin doktor boleh kongsi sikit lah kata-kata akhir lah. Mungkin cara nak mengatasi, mungkin sekarang belum berlaku. Mungkin kita, mungkin perempuan atau suami yang menonton risau benda ni akan terjadi. Jadi apa nasihat untuk mengatasinya? Baik, macam saya kata tadi, nasihat saya lah kepada isteri-isteri. Pertamanya sekali, kita kena tingkatkan kualiti diri kita, saya kata, iaitu dari segi penampilan diri kita kena bagus, kita kena lebih mampu berdikari, kan? Kita boleh ini penting, apabila kita sebagai suami isteri, duit kita mesti ada simpan. Yang mana duit tabungan kita panggil reserve fund untuk kita. Pastikan tu duit kita simpan, yang mana kod-kod kalau berlaku apa-apa, kita ada duit tabungan kita sendiri. Kadang-kadang saya lihat ramai isteri-isteri ni, apabila dia bekerja, dia habis semua duit pada suami, berlaku apa-apa dia pun tak ada duit kan. Dan yang penting mungkin juga jangan biasakan diri, orang kata kita ada duit tapi kita nak beli barang untuk kita jangan pakai duit kita minta duit suami, atau macam mana tu? Tak, mungkin nasihat dari ibu bapa dulu orang kata kita ada duit pun kita jangan pakai duit kita minta duit suami. Dia selagi apa yang kita nak belanja masih di dalam nafkah suami, maka kita minta lah duit suami. Tetapi kalau kita nak lebih-lebih, iaitu kena pakai duit kita lah. Itu dia cerita dia. Terima kasih untuk cakap kepada Dr. Tengku Asmadi Tunku Muhammad kerana bersama kita hari ini.